Amin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberi kita keizinan demi keizinan untuk kita duduk dalam majlis yang baik. Semoga diberi kita kekuatan untuk memahami segala ilmu yang wajib kita pelajari dan diberi kita kekuatan untuk faham dan amalkan serta ikhlaskan setiap amalan kita. Okey, kita baca apa ni? Dah beruntut. Okey. Muka surat 37. Duha dah habis. Duha dah. Sunat apa? Tahiyatul masjid. Okey. Di sekarang ni dia nak bicara satu sunat tahiyatul masjid. Ada satu rumah di muka bumi ni, kalau kita masuk, kita sunat semayang dulu. Kalau kita masuk, kita duduk tak semayang, maka ulama' kata, Imam Nawawi kata makruh. Jadi ada satu tempat saja. Tempat dia, nama dia masjid. Nama dia masjid. Kalau surau, tidak. Kalau ni nama apa ni? Ni nama musalla, tempat solat. Walaupun kita kenamakan surau, nama dia macam musalla lah. Musalla ni tempat solat. Musalli orang yang solat. Musalla ni tempat solat. Jadi musalla ni dia tak ada sembahyang sunat satu masjid. Cuma surau yang didirikan Jumaat ada dah keluar fatwa lah tahun 2016 dulu. Surau yang didirikan Jumaat bolehlah nak sembahyang sunat satu masjid. Surau yang didirikan Jumaat, itu yang dikeluarkan fatwa daripada wilayah Tuan dulu lah, tahun 2016 tak silap saya. Dah lama dah benda ni. Masjid. Jadi masjid ni boleh iktikaf, boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Okey. Kita tengok dalil tu. Kalau rajin ni salin dia punya hadis, sebab sini dia tak ada dalil. Abu Qatadah Al-Ansari, ni orang Madinah ni, salin dia punya hadis ni. Jadi kita ada dalil lah kita buat ni. Tu pendekatan ilmu kita ni, kita berdalil lah. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu, Rasulullah kata, masuk dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia selesai solat 2 rakaat. Sehingga dia selesai solat 2 rakaat. Hadis itu riwayat Bukhari. Jadi ulama' kata kalau kita masuk, kita tak nak duduk, kita nak lalu je. Tak adalah kita sunat untuk sunat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk, kita ada niat nak duduk, tak kira lah kenapa. Duduk nak solat ke, duduk nak hantar anak buah nikah ke. Sekarang ni orang nikah dalam masjid. Orang nikah dalam masjid. Sebab tu kena jaga adab-adab lah. Jaga adab dalam masjid. Kadang masuk tu masjid tu dengan perempuan dengan pakaian glamour-glamour, pakai gincu, pakai apa, ni tak kena lah. Sungguh-sungguh tak kena, sangat tak kena betul. Janganlah buat begitu. Dia tak menghormati. Bimbang apa tau? Bimbang Allah murka. Sebab ini bukan rumah kita. Kalau rumah kita, kita tak apalah nak duduk dekat mana, nak duduk macam mana. Tapi rumah Allah ni dia ada aturan dia. Kalau kita tak ikut, bimbang Allah turun kemurkaan dia pada diri kita. Jadi Rasulullah dah kata, kalau salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, dia kata, jangan dia duduk. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Sehinggalah dia selesai solat 2 rakaat. Itulah dikatakan tahiyatul masjid. Tahiyat ni hormat. Penghormatan. Tu makna tahiyat ni hormat. Orang kata kalau ucapan hormat tu, tahiyat. Jadi tahiyatul masjid ni
perbuatan yang kita buat sebagai membesarkan Allah. Kenapa? Kita menghormati memasuki rumah Allah, tu nama dia masjid. Masjid ni maksud dia tempat sujud. Tak ada tempat lain yang kita masuk, kita sunat semayang. Walaupun tempat itu muzium yang indah ke, ada sejarah ke, ada apa ke, jangan semayang. Jangan semayang kat situ. Tak disuruh pun. Kadang boleh jadi kufur boleh kadang. Tak boleh. Tapi masjid ni kita masuk, kita sunat. Sunat masuk dari masjid. Dulu masa mengaji dulu, guru cakap, kalau kita masuk, dah sembahyang sunat dari masjid, kita duduk, sekali kita lupa ada barang dalam kereta, kita keluar. Ambil barang dalam kereta. Bila kita masuk balik, kita sunat lagi sekali buat. Kita dikirakan masuk macam masuk 2 kali lah. Sunat juga kita buat kalau kita nak buat lah. Okey. Kalau kita dah masuk dalam masjid, tiba-tiba kita duduk, kita lupa. Banyak orang masuk masjid bukan dia lupa, dia memang tak nak buat. Tu tengok orang hantar orang nikah tengok. Satu rombongan datang tau. 10 kereta, lelaki ada 10 kereta. 30 orang. Masuk, yang buat tadi masjid 2 orang je. 2 orang je yang buat. Yang lain tu masuk, bersembang, duduk, apa benda, tunggu. Dan nikah, ambil gambar, balik. Tu je. Dia buat macam masuk dewan. Masuk dewan tak apa. Dia masuk masjid jangan. Jadi eloknya semasa masjid. Termasuklah perempuan juga. Termasuk perempuan. Perempuan paling jarang buat lah. Perempuan paling jarang. Semayang jenazah ke apa benda dia paling jarang. Jarang tengok ada, bukan tak ada, ada. Kerana suami dia meninggal pun tak semayang jenazah. Dia hantar orang nikah pun dia tak buat tatib masjid. Tak tahulah kenapa. Tapi rugilah. Kalau kita rasa susah nak ambil wuduk, kita ambil wuduk daripada rumah lah. Sebelum kita pakai tudung tu, kan ambil wuduk dulu. Nanti sampai masjid nanti senang. Terus capai terkong, kat masjid pun terkong, kita semayang sunat tatib masjid. Okey. Kalau dah duduk pun sebentar, sunat juga kita bangun untuk buat. Kenapa? Dia ada hadis yang mengisahkan benda ni. Siapa cerita? Abu Dzar Al-Ghafiri. Abu Dzar Al-Ghafiri ni dia kata apa? Pada satu hari dia kata, aku masuk dalam masjid. Ni dia cerita kisah dia ni. Satu hari aku masuk dalam masjid, aku nampak Rasulullah sedang duduk bersendirian. Aku lihat Rasulullah ni tengah duduk seorang-seorang. Lalu Rasulullah ni nampak Abu Dzar ni, dia berkata kepadaku. Apa Rasulullah kata? Wahai Abu Dzar, sesungguhnya bagi masjid itu ada tahiyatnya. Tahiyat ni ada penghormatannya. Sesungguhnya penghormatan bagi masjid adalah solat 2 rakaat. Penghormatan bagi masjid adalah solat 2 rakaat. Tahiyat ni penghormatan. Penghormatan bagi masjid adalah solat 2 rakaat. Maka Abu Dzar kata apa? Dia kata dengan Abu Dzar, maka bangunlah kamu dan dirikanlah 2 rakaat tersebut. Maknanya kalau dah duduk pun, boleh bangun sembahyang. Cuma ulama bahas dah tempoh tidak panjang lah. Rasulullah kata, wahai Abu Dzar, dia kata, masjid ni ada cara nak hormat dia. Maknanya adab dia, penghormatan dia. Dan masjid ni dia ada penghormatan dia bagi masjid itu adalah solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Jadi dia kata, wahai Abu Dzar, dia nampak Abu Dzar dah duduk dah. Bangunlah engkau. Bangunlah engkau dan solat 2 rakaat. Sebab itulah kekuatan tatib masjid ni, banyak ulama yang sebut dalam kitab mereka, hukum dia adalah sunat muakkad. Ada ulama sebut sunat muakkad, ulama tak menyebutkan sama sunat muakkad atau tidak. Jadi bila tidak buat, hukum dia adalah makruh. Hukum ni kalau tak tinggalkan makruh. Lepas tu kita ni, kalau kita kat rumah, kita dekat dengan masjid atau surau yang dirikan Jumaat, sekali-sekali lah kita kena luangkan masa kita pergi masjid cepat sikit. Sekarang katakanlah asar pukul 4.40. 4.40 ke sekarang asar? Lebih kurang 4.40 kot. Pukul apa asar? 39. 4.39. Jangan jadikan kebiasaan sampai-sampai orang ada azan. Sampai orang tengah azan. Nanti kita tak dapat buat tahiyat masjid. Tahu? Kalau kita sampai 4.30, kita boleh masuk, kita dapat satu sunat. Apa dia?
tahiyatul masjid. Lepas tu kita duduk sekejap, orang azan, kita boleh dapat sunat lagi satu. Apa dia? Itu nama dia qabliyah asar. Kalau sebenarnya asar lah, qabliyah asar. Sebab asar ni dia tak ada ba'diyah. Jadi qabliyah asar ni yang eloknya buat 4 rakaat. Sebab kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata, Rasulullah ada berdoa, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka yang solat sunat asar 4 rakaat. Itu elok buat 4. Itu elok buat 4 rakaat supaya mendapat doa Rasulullah. Kalau kita gini-gini lembab tak habis-habis, datang-datang je orang kamat. Datang kamat. Ni kadar kelembapan yang tinggi ni. Ini sikapnya kena buang lah. Ada orang dia macam tu tau. Datang mesyuarat, lembab. Datang mengaji, lembab. Janji datang rumah pukul 4, pukul 5, tak sampai-sampai. Dan kita nak buat apa pun tak boleh. Kita nak keluarkan, takut dia datang. Dia kata pukul 4. Kita call pukul 3, on the way. Pukul 4 on the way. Entah way mana dia masuk tak tahu. Yang kita ni nak keluar rumah tak boleh. Kan? Semua salah kita. Orang azan nak pergi masjid kan, dia datang pula. WhatsApp lagi kat mana? On the way. Dah dekat. Dah dekat apa? Sejam setengah pun sampai. Dia punya tadi tanya on the way kat mana? Tadi aku kat Melaka lagi. Geram betul. Ini kadar kelembapan tinggi ni. Kita kalau janji dengan orang pukul 4, kita kena pastikan kita datang pukul 4. Kalau kita tak dapat datang pukul 4, kita beritahu sebelum pukul 4. 3.30 kita beritahu. Oh, ni tak sampai lah. 4.30 kot sampai. Sebab tu guna pakai Waze, pakai Google Map ni supaya dia nampak kan. ETA. Apa tu? Expected time? Arrival. ETA. Jadi ETA tu kita cakap dia, kalau ikut ni macam 4.30 sampai. Kena kita beritahu lah supaya orang tak tunggu-tunggu kita. Tapi ada orang memang jenis itulah. Tak tahulah, dia tak boleh ubah sikap dia. Daripada sekolah, dia lah orang paling lambat turun berasrama. Kadang-kadang ketangkap dengan warden, kena ketuk ketampi pun sama juga. Dia lah orang dia. Kalau sembahyang jemaah, ni lah mukanya lambat. Besok dia bawa dah kerja. Kerja besok mesyuarat, orang kata mesyuarat 2.30. Boleh tengok dia datang pukul 3. Ini memang gitu. Ni kalau dah 40 selalu tak boleh ubah lah. Dia akan buat mati lah. Kita sampai orang tahu, dia ni kalau kau janji dengan dia ni, kau faham lah. Sampai orang mak muka kita tau. Orang mak muka kita ni apa? Kadar kelembapan yang tinggi. Ni orang lembab. Kita tak tahulah orang lain. Kalau saya rimas lah. Tapi kalau macam ni, saya tak nak berurusan. Susah lah urusan macam ni. Jangan macam itulah. Jangan sampai orang mak muka kita tu. Jadi latihlah diri kita ni. Pada benda kebajikan, kita cepat-cepatkan. Kita cepat-cepatkan. Memang sikap you tau. Sama juga kita buat kelas online. Saya ada buat kelas online ni, PKP ni. Sama juga saya nampak ramai orang masuk lambat. Kita kelas kita 11.30. Saya tengok 11.30. Saya masuk je link, saya tengok 11.30. Baru ada 7 orang. 9.40 seorang, 45 seorang, 9.50 seorang. Kadang-kadang lagi 10 minit nak habis baru lagi orang masuk. Ini semua muka-muka lembab lah saya tahu ni. Muka-muka masuk tu ujung lah. Mana dah dapat ilmu? Tak ilmu ni tak kira ya. Ada yang sini ada. Ada pula orang sini. Minta maaf sebab orang sini ada yang ikut. Saya cakap cara umum ni lah. Kalau kita tak sengaja tak apalah. Kita ada hal ke apa kan. Tapi jangan jadikan habit lah. Kadang-kadang memang kita ada hal. Saya pun kadang saya lambat juga. Ada urusan. Jam gini tersangkut sana. Ada hal yang tak ada duga. Tu tak apalah. Tapi jangan biarkan lembab. Bila kita lembab datang sembahyang jemaah, kita tertinggal satu sunat. Nama dia sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Nama dia tahiyatul masjid. Nama dia tahiyatul masjid. Buang sikap ni, tak bagus. Sikap lambat-lambat pada kebaikan ni jangan layan. Itu Sayyidina Ali kata apa? Kamu dengan masa ni ibarat kamu dengan pedang yang tajam. Tu pedang yang tajam. Kalau kamu tak potong dia, maknanya kalau kamu tak tewaskan dia, dia akan potong kamu. Dia akan pancung kita, boom, habis kita. Ni yang ramai orang dah kena pancung ni dengan masa ni. Sebab tu ada satu kursus yang kadang-kadang majikan hantar pekerja dia, nama dia time management. Nama dia time management tau. Dia ajar untuk kita uruskan waktu ni. Tu Rasulullah dia ada sebut time management ni dalam hadis apa?
kami adalah kaum yang menggembala matahari. Atau menggembala matahari ya. Kita kontrol time kita tau. Kontrol time kita. Waktu solat kita bila, waktu makan kita bila, waktu pergi kerja kita bila, waktu balik kita bila. Jangan pukul 8 baru nak mandi, baru nak semayang maghrib. Ni lembab betul ni. Lembab. Pukul 8 baru nak mandi. Bergaduh dengan anak bila cepat nak maghrib nak habis. Anak pun sama, bapak pun sama. Ni lembab. Betulnya siaplah sebelum, kan? Ni benda penting nak solat. Maka berkatalah Rasulullah dengan Abu Zar ni, setiap masjid itu ada penghormatan dia. Penghormatan dia apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kita buat solat sunat tahiyatul masjid ni, kita niatkan apa? Niatkanlah Rasulullah suruh sahabat buat, jadi aku pun nak buat lah. Sebab tu datanglah cepat. Kalau subuh tu pukul 6, jangan sampai orang dah azan. Bila orang dah azan, kita hanya boleh buat sembahyang sunat sebelum subuh. Walaupun itu juga dikira sebagai tahiyatul masjid, penghormatan pada masjid, tapi pahala tak sama. Kalau kita boleh sampai 5.45, 5.50, kita boleh masuk, kita boleh buat sembahyang khusus nama dia tahiyatul masjid yang tak dapat kat tempat lain. Kat rumah tak boleh buat. Dekat tempat lain tak boleh buat. Dekat surau tak boleh buat. Kat dewan-dewan tak boleh buat. Tapi kat masjid boleh buat. Jadi untunglah dapat tahiyatul masjid ni. Sunat khas, tempat masjid je boleh buat. Dengan fatwa yang dikeluarkan 2016 dulu, surau-surau yang didirikan Jumaat pun boleh buat. Gitulah. Itu pun tak ada nama fatwa lah, pembincangan mereka. Tapi kalau nama tu memang masjid, tu yang paling baik. Masuk, niat iktikaf. Jadi sebanyak kita dalam masjid tu, kita ada pahala iktikaf. Kalau kita masuk masjid tak niat iktikaf, kita tak dapat pahala iktikaf. Ini kena ingatkan diri sendiri. Dulu saya ingat dulu tau, tahun 90-an dulu, awal-awal 90-an, saya duduk dekat dengan masjid Alam Shah. Tu masjid Alam Shah, Jalan Pudu. Jadi kadang-kadang saya dengar kuliah kat sana. Masa tu tak sibuk mengajar macam ni lah. Mengajar pun sikit sangat. Jadi masa tu naik motor daripada rumah tu, kalau kuliah maghrib tu ada Ustaz Husin tu, saya ikut dia. Ustaz Husin ni dia imam masjid. Dia dulu dia mengajar kitab Fathul Mu'in. Jadi kita ikut kelas itu kat sana. Dekat masjid Alam Shah ni dia ada MC tau. MC, pengacara lah. Sekali kuliah maghrib dia ada pengacara. Dia akan kata hari ni kuliah kita ni, kitab kita ni, sambungan dekat sini. Dia cakap tau, abang ni. Saya tak tahu abang ni dah lama tak nampak dah. Dah lama sangat saya tak jumpa dia. Lepas tu dia kata kepada tuan-tuan, jangan lupa niat iktikaf. Baru dia mulakan kelas. Baru dia serahkan pada ustaz untuk mengajar. Bagus ni. Kenapa? Kalau tak niat iktikaf, kita tak dapat pahala iktikaf. Rugi kita duduk masjid. Kita yang dapat pahala sembahyang jemaah. Kalau kita zikir dapat pahala zikir. Kalau kita mengajar, belajar dapat pahala belajar. Tapi pahala iktikaf tak dapat. Kenapa? Tidak ada niat iktikaf. Tu jangan lupa. Kalau pergi dengan pasangan, ingatkan pasangan. Kan jangan lupa kan masuk masjid, niat iktikaf. Sebab apa? Dapat pahala iktikaf. Dapat pahala iktikaf. Kalau tak niat, tak dapat pahala. Jadi dia duduk biasa je dalam masjid. Okey. Maka Abu Zar berkata, hadis itu sambung lagi. Bila Rasulullah kata, bangun engkau, dirikanlah solat 2 rakaat tersebut. Lalu aku bangun dan mendirikan solat 2 rakaat. Kemudian aku kembali dan duduk bersama Rasulullah. Baru Rasulullah tak cakap apa-apa dengan dia lah. Tadi dia datang, dia nampak Rasulullah duduk seorang. Dia pergi kat Rasulullah, dia duduk. Kemudian Rasulullah kata, wahai Abu Zar, setiap masjid ini ada penghormatan dia. Ada cara kita nak menghormat dia, tahiyat dia. Jadi untuk penghormatan pada masjid, rumah Allah ni, ialah solat sunat 2 rakaat. Jadi dia, Abu Zar kata, aku bangun sembahyang sunat, lalu dari tu aku pergi kepada Rasulullah, aku duduk kat Rasulullah. Begitulah kaedah dia. Jadi kalau depan ni kena buat lah. Kena buat. Tak kisahlah atas apa urusan masuk masjid. Selalu ni kat urusanmu, kalau selalunya pun kita, katalah kita nak hantar borang, nak memohon anak kita nikah, kita janji dengan imam, memang kata jumpa kat masjid. Jadi kita masuk masjid tu, kalau kita dah sembahyang kat rumah lah, kata contoh orang perempuan sembahyang kat rumah, kita masuk masjid, kita nampak dia tak selesai lagi, dia tengah wirid ke zikir. Kalau gitu kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu baru berurusan dengan dia. Kenapa? Kita dah masuk dalam masjid, pastinya kita nak duduk dalam masjid. Nak duduk dalam masjid. Jadi untuk mengelakkan makruh, duduk tanpa tahiyatul masjid ni, hukum dia adalah makruh. Makruh ni maksud apa?
Makruh ni maksudnya Allah benci, Allah tak suka. Itu maksudnya paling ringkas kita boleh faham. Dia tinggal tak berdosa, tapi Allah tak suka. Maknanya Allah tak suka masuk rumah Allah, masuk rumah dalam masjid, tak semayang dulu, terus duduk. Terus duduk. Maknanya lepas ni jangan buat lagi kalau kita biasa buat itu. Terutama bila kita perginya bukan urusan semayang lah, saya kata tadi. Urusan antara anak saudara nikah, anak kita nikah, kebanyakan yang kita tengok memang tak buat lah. Terutama orang perempuan datang, memang tak buat di masjid. Dia duduk itu jadi makruh. Lepas ni kita kena buat lah. Boleh kita kena buat. Okey. Jadi Imam Nawawi kata apa? Makruh duduk dalam masjid tanpa melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita datang-datang orang dah azan, kita sembahyang sunat rawatib. Kita datang orang tengah azan, kita tunggu sekejap, kita berdiri sekejap. Kita jawab azan. Lepas azan tu, kita kalau buat dua-dua sembahyang tak ada masa. Jadi kita utamakan buat sembahyang sunat rawatib. Lepas tu orang kamat kita sembahyang fardu lah. Jadi untuk mengelakkan makruh tu, sembahyang sunat rawatib ini juga dikira sebahagiannya adalah sebagai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi pahala dia tak samalah. Orang sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas tu sembahyang sunat rawatib, lepas tu sembahyang sunat sembahyang wajib, tak sama dengan orang sampai sembahyang sunat rawatib itu juga dikira tahiyatul masjid, tapi pahala dia pasti tak sama. Betul tak? Tahiyatul masjid ni ada sembahyang khas. Maknanya kita sembahyang rawatib, lepas tu kita terus sembahyang zuhur ke asar ke, maknanya kita mengelakkan daripada makruh. Sebab sembahyang sunat rawatib itu juga boleh dikatakan termasuk dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi cuma pahala tak sama lah. Tu nak kena faham. Ada juga kisah bagaimana Rasulullah tengah baca khutbah di atas mimbar. Maka masuklah seorang sahabat bernama Sulaik. S-U-L-A-I-K. Maka Rasulullah tanya dia, kau dah sembahyang sunat 2 rakaat belum? Sulaik kata belum. Rasulullah kata bangun dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan sunat 2 rakaat. Lepas tu Rasulullah ada atas mimbar. Dia nampak sahabat ni masuk. Jadi kalau kita masuk, orang tengah khutbah pun kita sunat juga buat sembahyang sunat 2 rakaat. Tu yang nama dia tahiyatul masjid. Okey. Apabila seseorang masuk masjid atau tempat yang diwakafkan untuk sembahyang seperti surau. Sebab tu ada juga pendapat kata kalau surau tu buat solat 5 waktu pun boleh juga tahiyatul masjid. Ada pendapat kata gitu. Tapi fatwa yang dah dikeluarkan kalau sembahyang sunat, kalau surau itu dia mesti surau yang diwakafkan dan dia mengerjakan solat Jumaat, orang panggil sekarang surau Jumaat lah. Jadi fatwa dikeluarkan kata kat situ kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Disunatkan baginya, bagi orang yang masuk dalam ni surau yang didirikan Jumaat ni, orang yang masuk dalam masjid disunatkan baginya melakukan sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tengok bawah sekali kat dalam kitab, tulisan kecil. Apa dia kata tu? Tahiyat itu maknanya menghormatkan. Maknanya sembahyang tahiyatul masjid ni sembahyang penghormatan kepada masjid. Tahiyat ni maknanya penghormatan. Menghormatkan dan membesarkan. Dan masjid itu maksudnya Rabbul masjid Tuhan. Masjid bukan bangunan itunya dihormati dan dibesarkan. Dia sembahyang tu bukan dihormat bangunan tu. Jadi tujuan melakukan ibadat dalam bangunan yang nama masjid tu, yang surau sembahyang Jumaat tu, kerana menghormat dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau contohlah kita masuk istana kan,
Kita tak berani lah masuk-masuk buat sesuatu lah. Cakap-cakap jerit-jerit kuat-kuat. Kenapa? Ni sana raja tau. Jangan buat macam ni, tak elok. Ini kan pula masuk yang dikatakan rumah Allah ni. Jadi dia ada adab dan tertib dia. Tak boleh tinggikan suara. Tak boleh jual beli. Tak boleh larangan-larangan tak boleh buat. Tak boleh tinggikan suara. Tak boleh bergaduh-bergaduh dalam masjid. Mesyuarat AJK, bertengkar-tengkar. Mesyuarat agung, jerit-jerit. Tak boleh. Sebab ni masjid. Dia ada tertib-tertib dia. Dia ada adab dia. Sekiranya seseorang kasad berniatkan sunat sembahyang itu untuk bangunan itu, nescaya tidak sah sembahyangnya kerana bangunan itu dari segi bangunan tidak boleh diniatkan ibadat kepadanya pada syarak. Bukan sembahyang sebab bangunan ni. Bukan sebab bangunan ni. Tapi kerana memuliakan dan membesarkan Allah Ta'ala. Dan diperbuat satu bangunan untuk sujud pada dia. Di situlah bila masuk disunatkan kita sembahyang 2 rakaat dulu sebelum duduk. Dan solat itu nama dia tahiyatul masjid. Sekiranya ia kasat bangunan itu terhak mendapat ibadat, pandang dari segi zahir zatnya tempat suci, nescaya jadi kafir lah ia. Dia tak boleh ibadat kena bangunan. Dia kata rujuklah kitab Bujairimi juzuk 1 muka surat 343. Dia kata dia dirujuk pada kitab ni lah. Lepas tu tak boleh kita berniatkan sembahyang ni sebab bangunan ni. Tak. Tapi memuliakan Allah. Kenapa? Masuk di tempat sujud, orang sujud sembah pada Allah. Itu nama dia tahiyatul masjid. Okey. Lafaznya. Nya tu apa? Lafaz niat untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu nama lafaznya. Usalli sunnatal tahiyatul masjid. Rak'ataini. Lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar itu adalah apa? Itu adalah takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Lepas tu saya kata cuba cepatkan sikit datanglah. Kalau kadang-kadang kita yang tak ada hal, kita cepatkan sikit datang masjid. Jangan datang-datang, dah azan maghrib. Kita tak dapat sembahyang sunat khas ni lah. Elok datang awal sikit lah. Jadi sempatlah untuk sekurang-kurangnya solat sunat tahiyatul masjid. Sekurang-kurangnya lah. Kalau kita jenis lewat, memang kita terlepas lah benda ni. Rakaat yang pertama, lepas baca Fatihah, baca kuliah. Kuliah ni maksudnya kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, lepas baca Fatihah, baca kul huwallah. Dan seterusnya, salam. Tu kaedah sembahyang tu. Ulama-ulama susun, baca Al-Kafirun. Kenapa? Al-Kafirun dia lebih panjang daripada kul huwallah. Sunat dalam sembahyang ni, surah pada rakaat pertama, lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi Al-Kafirun panjang daripada kul huwallah. Dan sunat juga dalam baca surah, mengikut susunan mishaf. Dia kul huwallah ni dekat bawah. Kul huwallah, batu al-falaq an-nas. Atas ni Al-Kafirun, atas lagi lah. Dalam saya 2 surah lagi Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun dulu dijumpa dalam Quran, baru jumpa kul huwallah. Sebab tu rakaat pertama baca Al-Kafirun dulu. Lepas tu baca kul huwallah. Itu susunan dia. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ini boleh masuk dalam sembahyang lain, sama ada sembahyang fardu atau sunat. Maknanya dapatlah fadilat dia. Tapi pahala tak samalah. Kita datang-datang orang dah sembahyang zuhur kat masjid. Kita pun terus sembahyang zuhur. Jadi kita ni tidaklah makruh. Sebab sebelum kita duduk, kita ada tunaikan solat. Apa? Solat fardu. Maknanya fadilat dapat fadilatnya. Sama ada diniatkan masuknya atau tidak. Niat aja solat zuhur, tapi dapat fadilatnya. Tapi pahala tak samalah. Orang yang datang sembahyang sunat dulu, lepas tu sembahyang sunat apa ba'diyah, lepas tu sembahyang fardu, tak sama pahalanya. Orang datang sembahyang fardu, pasti tak sama pahala dia. Tak sama pahala dia. Lepas tu jangan lewat lah, cuba jangan lewat.
Kalau kita sembahyang zuhur, kita datang-datang orang sembahyang zuhur, kita tak dapat buat sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Kita boleh buat ke depan kalau kita nak. Maknanya combine sekali qabliyah dengan ba'diyah. Kita kalau lewat, kita qabliyah tak dapat buat sebab orang sembahyang zuhur. Kita rugi Kenapa rugi? Dia ba'diyah dengan qabliyah ni, dulu guru sebutlah, dia ni kapit fardu, tahu. Dia kerja dia kapit sembahyang fardu ni. Ini zuhur, ini sebelum zuhur, ini lepas zuhur. Ini isyak, ini sebelum isyak, ini lepas isyak. Ini maghrib, ada sebelum maghrib, lepas maghrib. Kalau sembahyang fardu ni cedera ni maksudnya khusyuk dia kurang. Maka yang kawal ni, yang menambah ni, yang menyempurnakan dia adalah sembahyang rawatib ni. Sembahyang rawatib ni. Jadi kalau rawatib ni kita asli tak buat aja, ada orang tak buat, banyak orang tak buat sebenarnya. Lepas sembahyang zuhur je, cabut. Keluar. Bukan wajib, tapi rugilah tak buat. Kenapa? Kalau ada kekurangan dalam solat zuhur dia tak ada benda yang nak cover. Terutama dari segi khusyuk. Bukan kurang daripada rukun. Kalau kurang rukun tak sah sembahyang. Jadi kita kena latih lah, cubalah. Kalau masjid buat, dekat rumah pun buat. Dekat rumah pun buat. Jadi yang paling senang buat kat masjid. Kita ada kekuatan nak buat. Tapi kat rumah pun kita cuba buat. Jangan terus sembahyang zuhur, sembahyang sunat dulu. Lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu sembahyang sunat dulu. Kalau kat rumah pun sama. Jangan terus sembahyang asar, sembahyang sunat dulu. Lepas tu kena sembahyang awal waktu. Kalau pukul 6 baru nak sembahyang asar, bukan kata sembahyang sunat, sembahyang fardu pun lewat. Ada orang macam tu kan. Hari Sabtu 6.30 pun nak mandi baru sembahyang asar. Balik kerja dah tahu, balik kerja sampai rumah pukul 8. Sembahyang dulu kat office. Jangan balik dulu. Kalau lagi 10 minit nak maghrib, dah keluar office lah. Dia tahu ni jam-jam ni. Sampai rumah lepas suku, baru sampai maghrib. Patut semayang kat office dulu, baru balik. Sebab apa? Maghrib ni waktu dia pendek. Kalau terlepas maghrib terus, sampai dah isyak. Ni sebenarnya hati tak nak semayang. Itu sebenarnya. Kita tak boleh plan kan, berapa tahun dah kita kerja. Jadi jangan lewat. Jangan sampai balik rumah lepas suku, baru kalau kabut nak mandi, lepas setengah baru sampai maghrib. Ada yang orang buat macam tu, orang Kuala Lumpur lah. Orang kerja-kerja Kuala Lumpur ni. Dia tak rasa apa-apa tu semayang lambat. Dia tak rasa apa-apa. Kalau dia sampai kat parking tu orang dah azan, semayang dulu maghrib ni pendek. Kerana orang kerja driver kan. Dia kata, Ustaz, saya selalu terlepas maghrib. Kenapa? Dia kata kadang-kadang bos ni dekat nak azan tu dia panggil untuk balik, hantar dia balik rumah. Yelah Kuala Lumpur kan, sejam tak sampai mana pun. Kadang rumah jauh, dia kata pukul 8, pukul 9 pun sampai rumah dia. Keluar ofis 7.30, pukul 9 pun sampai. Itu biasalah Kuala Lumpur, jalan jam. Jadi saya terlepas maghrib. Saya cakap dengan dia. Kalau 7.30, bagi saya 3 minit untuk sembahyang maghrib, lepas tu kita jalan. Dia kata bos kami ni orang putih. Orang putih lagi senang nak berurusan. Orang bukan Islam kadang-kadang lebih faham tau. Saya cakap betul ni. Cuma kita tak nak cakap. Betul tak? Cakap dengan dia, bos. 7:30, please give me 3 minutes. I need to pray. Kalau you call me, I tak jawab, that means I tengah pray. Dia faham. Dia duduk Malaysia lama, takkan dia tak tahu. Yang bunyi-bunyi kat masjid tu apa benda tu. Itu dah panggil orang sembahyang. Tapi kita kena cakap dengan dia. Tapi banyak driver ni kadang-kadang dia tak mau cakap. Dia tak tahulah dia malu ke, dia segan ke. Atau kadang dia pun tak kuat nak sembahyang. Dia kata tak apa, boleh qadha. Mana boleh qadha? Kita sebab takut dengan bos. Kalau cakap dengan dia faham. Maknanya 7 suku, 7.20, kita ambil wuduk siap-siap. Kita pergilah duduk surau. Kalau dia call, kita kata, give me 5 minit, I nak kena sembahyang. Dia bagilah. Apalah beza 5 minit sangat. Kalau sampai rumah lewat 5 minit pun tak ada apa. Cuma kita nak kena bagi dia faham. Saya pernah jumpa, ni driver ni ada jumpa dengan saya lah. Tempat saya ngajar tu. Dia kata bos mereka ni balik waktu maghrib menyebabkan mereka terlepas maghrib. Kita kena cakap dengan dia. Lantik seorang wakil driver ni, mungkin bos dia ramai. Lantik seorang wakil driver ni cakap dengan bos-bos ni, cakap dengan HR. Waktu maghrib ni bagi kami lepas 5 minit lah kalau orang dah azan. Sebab kami perlu semayang. Boleh sebenarnya. Kita tak nak cakap. Saya bukan tak pernah berurusan dengan orang bukan Islam. Boleh. Kita kena cakap dengan elok lah. Cakap dengan baik. Kita tunjukkan kualiti kerja kita yang bagus. Dia akan hormat kita. Mereka lebih open minded kadang-kadang. Tapi itulah kita tak cakap. Memang dah terlepas semayang kita. Kadang-kadang dia cakap, you 7.30 you tak boleh jalan. Apa you mau semayang? Dulu driver dulu tak semayang pun dia kata. Nampak. Ada dia cakap itu.
Kenapa you semayang? Orang dulu driver semua tak semayang. Cakap driver dulu dia tak ikut agama. Saya nak ikut agama. Kalau dia cakap banyak, berhentilah cari kerja lain. Apa tu sangat? Minta dengan Allah, ya Allah, alihkan aku kerja, aku tak boleh kerja ni. Aku tu terlepas maghrib. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Keraslah sikit dengan bos tu. Betul tak? Jangan layan sangat. Memang dia bayar gaji kita. Tapi gaji dia pun Tuhan yang bayar. Betul tak? Ini ada orang meeting dengan bos, asar pun terlepas. Risau je dalam meeting 6.30, bos tak keluar. Pukul 7, bos tak berhenti. Mula meeting pukul 4. 6.30 tak keluar, angkat tangan bos. Kita belum semayang bos. Kita break boleh tak 5 minit. Kalau dia tak bagi, senang aja. Lain kali kalau meeting pukul 4, ambil wuduk siap-siap. 6.30 je keluar je. Pergi semayang. Tak payah ambil wuduk lah. Bila ambil wuduk, waktu semayang ni pendek je lah. Pergi je, partition kita kalau tak ada surau, semayang je asar, masuk balik. Kalau tanya bagaimana, pergi semayang. Janganlah ambil masa yang lama. Janganlah baca doa panjang-panjang Palestin apa benda semua tu. Betul tak? Kena rasional dan sikit akal kita. Kalau kita meeting pukul 4 sampai pukul 7, sampai pukul 7.30, asar dah habis. Kalau kita nak buang air, dia bagi kita keluar tak rasa-rasa? Kita nak kencing. Dia bagi kita keluar tak? Mesti bagi kan? Takkan dia kata kecil dalam bilik meeting. Gitu. Mesti bagi keluar. Jadi kalau orang pergi kencing pun 3 minit, 4 minit, kita keluar, kita pergi semayang 4 minit, apa beza dia? Tapi itulah, orang takut. Ni yang saya tak faham ni. Dia tahu tak gaji dia, Tuhan yang bagi. Gaji bos dia, Tuhan yang bagi. Nyawa dia, Tuhan yang pegang. Nyawa bos dia, Tuhan yang pegang. Cakap dia elok dengan bos. Bos, ni kalau meeting jangan sampai 6.30 lah, nanti lewat sangat semayang. Alah, kalau bos bukan Islam pun dia faham. Dia kena ikut budaya orang Islam di sini sepatutnya. Tapi kita yang tak cakap. Sama dah dulu macam saya kerja sama juga. Bulan puasa ada training. Yang bagi training ni orang dari luar negara. Daripada Canada. Ni bulan puasa ni. Dalam meeting room. Dia bagi training 2 hari. Sistem barulah. Sistem telekomunikasi ni. Dia punya pakaian macam orang perempuan main tenis tu. Tahu perempuan main tenis tu? Pakai singlet tu. Dan TV main tenis tu. Itulah dia pakai. Ni bulan puasa ni. Saya tengok budak-budak lelaki bukan tengok slide, tengok dia. Saya tengah hari tu saya cakap dengan HR. Cakap dengan dia. Kalau kita cakap kan dia tak faham. Dan kita cakap pun dia nampak kita lain. Sebab kita pakai serban. Kan dia ingatkan ni Taliban mana ni, fanatik. Dia akan fikir gitu. Saya cakap dengan HR. Bagi dia WhatsApp. Beritahu dia. Pakai proper trousers. Pakai pakaian yang lebih elok lah. Yang sesuai dengan budaya sini. Saya cakap dengan budak ni. Saya rasa budak ni WhatsApp dia. Lepas lunch tu. Dia cari kawan dia punya blazer. Dia pakai blazer. Baru nampak tertutup sikit lah. Kita kena cakap tau. Sebab ini budaya ni kita. Bangsa ni bangsa kita. Agama Islam. Kalau kita tak cakap, kita tak bela, siapa nak bela? Betul tak? Orang yang kata, biar. Tak boleh biar. Dia pakai macam itu 2 hari, kita nak kena hadap muka dia. Tak tahulah kalau seronok, tak tahulah. Kalau seronok, biar jangan puasa. Dah lah bulan puasa. Dah lah bulan puasa. Tu saya tak tahu, tak faham. Okey. Jika dia kata sama ada diniatkan masuknya atau tidak, cuma jangan dinafikan. Jika dinafikan, sembahyang fardu tu waktu masuk masjid, dan sunat qabliyah tu waktu masuk masjid, dinafikan tidak boleh termasuk fadilat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maksud dia, jika dinafikan tidaklah dapat fadilat tahiyatul masjid itu. Lepas tu jangan nafikan. Maknanya kita kata dia juga termasuk. Cuma pahala dia sama tak sama tu cerita lain. Sungguh pun demikian, tiada dituntut semayang tahiyatul masjid lagi. Kita dah masuk, dah semayang sunat qabliyah, tak dituntut pula bangun untuk tahiyatul masjid. Kalau kita nak buat tahiyatul masjid, buat tahiyatul masjid dulu, baru sunat qabliyah. Kalau dah semayang fardu, tak sunat pula, lepas fardu bangun tahiyatul masjid. Tak sunat. Sebab apa? Tak dituntut lagi. Kenapa? Kita dah sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu itu termasuk juga dalam kelebihan dan fadilat tahiyatul masjid. Okey, itu cerita dia. Okey, boleh faham tahiyatul masjid. Yang penting ni sekarang ni kita azamlah sampai masjid awal sikit lah.
Supaya sekurang-kurangnya dapatlah buat tahiyatul masjid. Jangan biasakan kita sampai je orang dah kamat. Sampai je orang dah kamat. Tu yang tak berapa bagus lah. Maknanya kita daripada rumah pun tak ada rasa hati nak buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Rasulullah disuruh sahabat buat. Masuk je buat. Masuk je buat. Disuruh. Kita buatlah, kita niat apa? Kita niat supaya ikut Rasulullah. Okey. Sunat musafir. Ada orang tak nak buat langsung. Tak pernah buat langsung. Balik kampung setahun 8 kali. Pantang cuti, balik kampung. Awal Muharram, Hari Merdeka. Covid ni, yahoo! 3 bulan duduk kampung. Pantang cuti. Sebab tu dulu kat Budu Raya kan, bas KS Remban tu beratur hari Sabtu sampai keluar. Dululah kat Budu Raya saya ingat lagi. Orang Malaysia ni dia banyak cuti. Dan dia suka balik kampung. Itu bagus lah. Kalau nak niat ziarah keluarga ni bagus. Tapi yang malangnya, tak pernah selama hidup buat sembahyang sunat musafir. Tu sangat malang lah. Tu sangat malang Balik kampung rajin. Jamak pun tak reti nak buat. 2 rakaat sunat musafir, dia kata, yakni dia nak terangkan apa dia, sembahyang sunat kerana hendak pergi ke tempat lain atau negeri lain. Kita bagi contoh tu. Macam dari Johor Bahru hendak ke Batu Pahat, itu musafir nama dia. Bila lebih daripada 91 kilometer, pada pendapat yang kuat kata 91 kilometer, dia ada macam-macam pendapat lah. Tapi pada mazhab kita yang popular 91 kilometer. Dalam kitab Matlaq pun sama, Matlaq al-Badrain, 91 kilometer. Jadi kita pergi mana-mana, satu hala 91 km, itu nama dia musafir. Dia kata macam Johor Bahru pergi Batu Pahat. Berapa kilometer? Johor Bahru Batu Pahat? Fendi bukan orang Johor Berapa kilometer? Ni orang Kelantan, mana orang Kelantan? Zek orang mana Zek? Orang Melaka, tak sampai Batu Pahat. Berapa kilometer Kalau bawa kereta berapa jam? Batu Pahat, Johor Bahru 2 jam 2 jam Saya dah lama tak lalu kawasan sana. Adalah pergi Batu Pahat. Baru ni pun dah pergi. Sejam lebih. Korang stesen takkan tak tahu selalu. Batu Pahat. Batu Pahat Johor Bahru. Batu Pahat ke Air Hitam setengah jam. 150? 152? 122. Dah lepas lah tu. Mana lepas daripada 91 km lah. Lepas daripada 91 km. Jadi dia kata, Johor Bahru nak pergi Batu Pahat, musafir namanya. Demikian juga ke Kota Tinggi. Daripada Batu Pahat pergi Kota Tinggi. Kota Tinggi jalan nak pergi daripada Kulai kan? Kulai kan pergi Kota Tinggi. Saya pun dah ingat 2 tahun juga tak pergi Kota Tinggi. Dia Kulai. Demikian juga nak ke Kota Tinggi. Dekat hendak bertolak sunat sembahyang. Okey, nombor 2 dalam kitab ni, baca bawah. Tujuan saya membawa misal ini ialah hendak mengelakkan sangka setengah-setengah orang. Apa orang sangka? Bahawa sembahyang sunat musafir ini kerana hendak pergi Mekah. Betul tak? Mengerjakan haji saja. Kita ni KKR buat rombongan pergi Langkawi. Cik Kia dia sedia beg besar ni. Nak beli Alkopar, Alkorok. Nama pun ngeri ya, Alkorok nama. Ngeri pun nama, lebih kurang nama Klorok lah. Betul, kita tunggu bar kat bawah. Kita tunggu bar datang. Ada tak kita naik surau dulu, kita lepas sunat musafir? Tu soalan yang nak tanya. Ada tak? Ada tak orang turun lambat? Cepat abang nak jalan. Kejap, sunat musafir. Ada tak orang jawab dalam WhatsApp? Mana ada. Ini bukan pergi haji, dia kata. Ini ustaz dia kata. Ini orang sangka ni. Lepas sunat musafir, pergi haji, pergi umrah, pergi Bandung. Tak ada sunat musafir. Kenapa? Pergi Bandung. Kita kan nak pergi piknik.
Betul tak? Kita salah faham. Salah faham. Patutnya kalau kita buat rombongan, kita buat itinerary je. Okey, KKR akan ngadakan rombongan. Okey, siapa dah daftar nama, itinerary seperti berikut. Buat. Bas akan jalan pukul 8. Pukul 8. Jadi tulis itu. 7.30 boleh berkumpul. Siapa yang nak sembahyang sunat musafir, silakan. Tulis itu. Tulis perkataan tu. Supaya orang tahu, oh ni boleh sembahyang sunat musafir ni. Kenapa? Nak pergi Langkawi kan lebih daripada 91 km dikira musafir, sunat sembahyang sunat musafir. Sebelum bertolak. Sebelum bertolak. Lepas ni nak balik kampung, hari merdeka ni, kalau kampung kita kampung baru, tak adalah sunat musafir. Kampung mana? Jauh, kampung Pandan. Kampung Pandan sini baru berapa kilometer? 20. Tak ada sunat musafir. Kampung mana? Kampung baru. Lagi dekat, belakang Coket tu je. Dulu saya duduk kampung baru je, kecil je. Tak ada sunat musafir. Balik mana kampung? Kampung Melaka. Melaka lepas. Balik mana? Port Dickson. Port Dickson kalau daripada Kampung Pandan 92 km. Kalau saya ada kira dengan ada orang balik poli Kampung Pandan menganjak kat sana. Jadi sunat, sembahyang sunat dulu. Kalau balik dengan orang rumah, cakap rumah, okey kita tak pernah buat, kali ni kita buat. Okey, kita bersunat 2 rakaat. Tak sunat jemaah. Dia sembahyang sendiri, sembahyang sendiri. Okey, lepas tu sunat azan. Lepas ni kalau KKR buat rombongan pergi Langkawi, orang dah naik bas, suruh orang azan seorang. Dalam bas pun tak apa. Biar setan-setan shopping ni lari sikit. Tahu tak? RM1 bas balik. Bukan pakai pun. Bukan pakai. Beli. Allah. Penuh amari. Kenapa ni? Nanti kenduri. Nak kenduri apa? Dah COVID ni. Tak ada orang buat kenduri. Orang selalu dalam WhatsApp nak maklumkan anak saya ni dan nak nikah. Kami berhajat. Tadi standard tau. Buat apa? Jemputan. Kami berhajat untuk mengadakan kenduri yang ramai, tapi untuk mengelakkan penularan COVID, kami hanya menjemput keluarga saja. Harap maaf. Ini hanya untuk makluman. Kan ramai orang buat dah. Saya dah terima banyak WhatsApp itu. Dia tak jemput orang ramai. Dia je panggil adik-beradik dia datang je. Tak ada dah sekarang ni. Sebab tu family bisnes yang perkahwinan kan, kesian dia orang. Penerbangan kan banyak orang kena buang kerja. Kadang-kadang kawasan tu yang dekat-dekat dengan airport ni, taman perumahan ni banyak pilot. Adanya pilot-pilot ni jual goreng pisang pun dia nampak. Ini orang cerita dengan saya ni. Ada bawa food panda, ada bawa grab. Adanya jual goreng pisang. Pilot jual goreng pisang tau sekarang. Kenapa? Dah kena buang. Kata bang dah tak jalan. Kerja 2 bulan, kita kena buang. Bulan 3, bulan 4 kena buang dah. Kesian dia orang. Tapi ini kita kena hadapi lah. Nak buat macam mana kan? Keadaan begitu. Itu kalau dia nak jual goreng pisang. Ada yang bunuh diri pun ada. Allah hai. Itu bukan Islam. Nanti dengar ni bukan Islam. Kesianlah macam tu. Lafaznya. Okey, lepas ni kita pergi. Lepas ni kita nak pergi mana? Nak pergi outstation. Daripada sini KKR. Nak pergi outstation Johor Bahru. Okey, dah siap-siap barang dah. Okey, kita sama-sama ajak kawan kita naik surau. Mari kita sembahyang sunat musafir. Ada perubahan dah sikit. Kan? Kerja outstation 8 tahun tak pernah buat. Kali ni buat. Lepas buat je, boom, hujan. Oh, sampai hujan rahmat dia. Rahmat dia sampai hujan turun. Syukur. 3 minggu tak hujan. Kenapa hujan? Oh, rahmat. Aku sembahyang sunat musafir. Dunia pun terpanjat. Betul Rahmat. Syahid kau boleh temeluh berapa kilometer, Syahid? 70. 110 dari sini. Oh, dekat je lah. Tapi boleh musafir kan? Sebenarnya sebenarnya ketawa tak cakap je tidak. Jangan brum wai suku jalan, jangan. Wai suku kasi panas dulu, semen dulu. Ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah ni dia musafir, dia semai sunat dulu. Bila balik dia akan singgah masjid dulu. Dia akan beritahu pesan dengan dia punya wakil, beritahu isteri dia akan sampai rumah. Kita jadi ikut sunnah Rasulullah. Kita musafir, kita nak balik, kita cakap rumah kita nak sampai. Jangan tiba-tiba surprise. Surprise perut lapar, dia tak masak. Kedai dah tutup, baru pada muka.
Lafaznya, apanya tu? Sembayang tu lah. Niat, usalli sunnatas safari. Safar ni musafir. Rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat perjalanan safar. Safar ni safarin, safar. Safar ni perjalanan. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kat Kelantan kalau kita tengok dekat, ada hotel Safar Inn. Dekat ada satu rehal besar tu kan. Apa nama tempat tu? Dataran apa tu? Dia ada rehal besar tu kan. Situ sebelah tu ada satu hotel nama Safar Inn. Safar ni perjalanan. Safar ni musafir lah. Rakaat pertama baca Fatihah. Macam biasa juga. Dan kuliah ayyuhal kafirun. Tu kuliah tu. Rakaat kedua baca Fatihah. Qul huwallahu ahad. Kemudian seterusnya sampai habis dan beri salam. Okey, kalau selama ni tak pernah buat, mari kita azam untuk buat lah. Sebab apa Rasulullah kata, orang yang semayang jemaah, ni semayang jemaah ni kan, dia duduk majlis ilmu, dia mengaji ni. Dia dengar kalamullah. Kalamullah ni dengar ayat Quran, dengar hadis ke apa-apa ke. Lepas tu dia mengamalkan ilmu yang dia belajar. Sekarang ni ilmu yang kita belajar ini, Tahiyatul Masjid, ilmu yang kita belajar ini, semayang sunat musafir. Semayang jemaah. Duduk majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Dengar kalamullah, dengar kalamullah. Sebab tu jangan tidur. Kena dengar. Lepas tu amalkan apa yang kita belajar. Apa belajar? Ini semayang sunat safar, kita belajar. Musafir, semayang sunat kita belajar. Dan dia mengamalkan ilmu dia. Semayang jemaah, duduk majlis ilmu, dengar kalamullah, amalkan ilmu. Yang saya pernah cakap dulu. Maka Allah akan menghadiahkan pada dia 6 perkara. Apa 6 perkara? Satu, diberi dia rezeki hanya yang halal. Rezeki haram tak datang kat dia. Lagi apa? Terlepas daripada seksa kubur. Ini dalam kitab apa? Hidayatul Muta'alim. Nombor 3, dibangkitkan dia bersama para Nabi. Nombor 4, diberi dia buku amal tangan kanan. Nombor 5, dia melintas titian sirat seperti secepat kilat. Nombor 5. Nombor 6, dibuat dia rumah di syurga daripada batu delima merah yang memiliki 40 pintu. Ini 6 ganjaran diberi. Siapa ni? Dia datang semayang jemaah, dia duduk mengaji, dia mendengarkan ilmu-ilmu kalamullah dan dia mengamalkan ilmu yang dia belajar. Okey. Bila terdekat nak balik kampung? Fendi jauh Kelantan. Aman minggu depan balik kampung. Man kena balik selalu. Orang tua jaga orang tua. Syahid boleh balik kampung? Nak balik? Jangan lupa Syahid. Bulan sunat. Bulan sunat ada perubahan sikit lah. Semayang sunat. Lepas tu belilah apa-apa buat tangan untuk adik, untuk mak. Sebab belum kahwin. Beli apa-apa. Itu semua tu akan datang pahala. Akan datang pahala yang melimpah. Allah pandang dengan rahmat. Niatkan nak tengok mak, nak tengok ayah. Kalau tengok pakai video pun boleh juga. Tapi niatkan nak jumpa. Lepas tu lengkapkan lagi dengan semayang sunat musafir. Allah akan redha pada perjalanan kita dan kita niatkan mengikut sunnah Rasulullah. Okey, jalan. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Sunat musafir ni boleh berjemaah ke? Tak, bukan tak boleh, tak sunat. Tak sunat berjemaah. Sebelum keluar rumah ni, lepas tu azan lah. Azan perlahan-lahan, jangan azan macam kat masjid. Orang kata masuk waktu apa ni? Azan. Jadi Kalau kata nak pergi rombongan tu, semayang sendiri-sendiri lah. Sendiri lah. Jadi lebih berkat lah perjalanan tu. InsyaAllah, mari sambung. Sunat ihram. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.